Ya, betul tu semua. Dan ada banyak lagi kes kat luar negara sana. Dekat Malaysia sendiri pun dianggarkan secara purata sebanyak 9 bilion plastik digunakan oleh rakyat Malaysia setiap tahun. Dan sebahagian besarnya akan berakhir di laut. Disebabkan terlalu banyak sisa plastik dalam ekosistem kita, sehingga kan ada kajian telah menganalisa bahawa garam yang kita beli dekat kedai-kedai itu mengandungi kadar pencemaran plastik yang tinggi gila, terutama sekali dekat dalam Asia. Dan tapak pelupusan sampah pun tak mampu untuk tampung sisa plastik tersebut, sehingga kan memberi kesan dalam kehidupan manusia termasuk flora dan fauna. Oleh itu, ada dua objektif yang saya ingin gariskan kat sini untuk mengurangkan beban ekosistem kita. Yang pertama sekali adalah untuk mengenal pasti punca pencemaran daripada sisa bahan polimer dalam penghasilan plastik serta pemilihan yang bersesuaian dengan alam sekitar. Kedua ialah untuk mengkaji pendekatan atau kaedah yang sesuai untuk meningkatkan tahap pemulihan alam sekitar daripada pencemaran plastik. Jadi saya akan cuba fokuskan untuk objektif kedua melalui alternatif 6R. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Siti Haida binti Faizal, nombor matrik S51744 dari kumpulan 6. Kami akan membentangkan mengenai ancaman pencemaran plastik kepada alam sekitar serta solusinya. Terdapat dua objektif yang digariskan oleh kumpulan kami, iaitu pertama, untuk mengenal pasti punca pencemaran daripada sisa bahan polimer dalam penghasilan plastik serta pemilihan polimer yang bersesuaian dengan alam sekitar. Kedua, untuk mengkaji pendekatan atau kaedah yang sesuai untuk meningkatkan tahap pemulihan alam sekitar daripada pencemaran plastik. Hai, Assalamualaikum. Saya Atila Farzana binti Abdul Halim, S51760. Saya akan membentangkan tentang sisa bahan polimer dalam industri dan kehidupan seharian serta kaedah pemeliharaan. Seperti yang kita sedia maklum, dalam kehidupan seharian kita, plastik dan polimer merupakan bahan yang selalu kita lihat dari produk domestik hinggalah ke produk perindustrian. Contoh yang baik bagi sisa polimer ialah PVC. Pemplastikan berasaskan PVC biasanya digunakan untuk mendapatkan bentuk PVC yang lebih fleksibel. Banyak di antaranya mempunyai kadar ketoksikan yang kronik pada haiwan. Ia juga boleh mendatangkan masalah pertumbuhan badan, iaitu kesan teratogenik, dan juga komplikasi pembiakan pada manusia. Selain itu, biopolimer polyamide 11 iaitu PA11. Ia adalah biopolimer minyak sayuran dan merupakan sebahagian daripada polimer yang tidak boleh terurai dari keluarga polimer teknikal. Sifatnya seakan-akan PA12, tetapi semasa pengeluaran, pelepasan dan penggunaan gas rumah hijau, ia tidak dapat diperbaharui dan dikurangkan. PA11 ni digunakan dalam aplikasi yang sangat efisien seperti saluran bahan bakar automotif, silinder brek udara, silinder minyak dan gas fleksibel, kasut sukan dan komponen untuk alat elektronik. Contoh yang terakhir ialah bisphenol A. Biasanya bisphenol A digunakan sebagai satu monomer untuk menghasilkan polikarbonat iaitu plastik dan resin epoksi iaitu coating dan adhesif. Ia juga boleh digunakan sebagai bahan tambahan plastik. Ini adalah endokrin yang mengganggu, iaitu ia boleh meniru hormon. Monomer beracun ini dapat dilepaskan ke persekitaran jika penguraian resin berlaku. Ia boleh dikitas semula dengan polikarbonat, tetapi dengan adanya cincin aromatik pada rantai utama, proses biodegradasi tersebut akan berlaku dengan sangat perlahan.
Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Najihah dan saya akan membentangkan berkaitan dengan polimer yang bersesuaian dengan persekitaran. Seperti yang kita tahu, polimer mesra alam ini dia terdiri daripada polimer dari sumber yang boleh diperbaharui. Seperti yang pertama adalah bioplastik. Bioplastik dibuat daripada bahan semula jadi seperti tepung jagung dan dia juga tidak menghasilkan peningkatan bersih gas karbon dioksida. Contohnya seperti PLA. Seperti yang kita tahu, PLA menghasilkan kesan rumah hijau hampir 70% kurang daripada polimer yang lain. Dan kita tahu juga PLA ini banyak digunakan dalam bekas makanan dan bioplastik juga dia dilupuskan dengan mudah berbanding dengan polimer yang lain memakan masa dalam lebih kurang 500 tahun. Yang kedua adalah plastik biodegradasi. Plastik terbiodegradasi ini mengandungi bahan tambahan yang menyebabkan ia mereput dengan lebih cepat apabila terdapat cahaya dan oksigen. Seperti gambar yang di bawah ini adalah salah satu logo apabila kita membeli beg plastik atau plastik yang ada tulis biodegradable ataupun biodegradasi. Dan yang ketiga adalah plastik eco ataupun plastik kita semula. Ia terbuat daripada polietilena molekul tinggi. Ia tahan lama, menarik, agak mudah dan juga senang dilihat. Tetapi juga kita harus ingat plastik kita semula ini adalah plastik yang apabila dia menghasilkan baru, ia bukan, contohnya seperti botol plastik yang kita dah lupuskan, ia bukan menghasilkan botol plastik yang sama. Ia menghasilkan polimer yang lain ataupun bahan yang lain dengan kadar yang lebih rendah. Contohnya seperti kerusi plastik, seperti itu. Jadi ini adalah ketiga-tiga polimer yang bersesuaian yang kita gunakan untuk persekitaran. Seperti gambar yang di sebelah kiri itu adalah contoh inisiatif lah terpenting untuk kita mengurangkan penggunaan plastik. Matlamat utama kita adalah untuk mengembangkan strategi pengurangan dan kawalan sisa. Jadi wujudnya hierarki pengurusan sisa ini seperti dalam rajah tersebut untuk membantu pemerintah dalam menguruskan sisa mengikut agenda yang lestari. Hierarki ini berfungsi sebagai asas utama untuk mengembangkan dasar pengurusan sisa. Kita boleh takrifkan hierarki pengurusan sisa ini sebagai paradigma yang menyokong pendekatan kitaran terhadap pengurusan sisa. Matlamat utama hierarki pengurusan sisa adalah untuk mengurangkan kesan buruk terhadap persekitaran apabila berlakunya pembuangan sisa di sesebuah tempat atau negara. Hierarki sisa ini dibentuk pada tahun 1970-an dengan mengikut turutan berikut iaitu pengurangan, penggunaan semula, kitar semula, kompos, pembakaran dan pembuangan. Seterusnya, pengamalan 6R dalam kalangan masyarakat sangat membantu dalam mengurangkan jumlah penghasilan sisa plastik. Pertama sekali adalah reduce, iaitu mengurangkan penggunaan plastik semaksimum mungkin dengan cara membawa beg kita semula untuk ke pasar raya ataupun membawa peralatan makanan sendiri dari rumah daripada menggunakan bekas makanan plastik pakai buang. Kedua, reuse, iaitu guna semula botol-botol plastik atau beg plastik yang dibeli daripada terus dibuang. Ketiga, recycle, iaitu kita semula bahan plastik terpakai dengan diubah mengikut kreativiti untuk kegunaan lain. Keempat, repair, iaitu memperbaiki barangan plastik yang rosak agar boleh digunakan semula. Kelima, refuse, iaitu menolak dan menghindari penggunaan bahan plastik seperti penyedut minuman, cawan plastik dan sebagainya. Keenam, rethink, iaitu memikirkan kembali dan membuat pertimbangan sebelum membeli barangan plastik. Gunakan bahan inisiatif lain yang lebih mesra alam. Seterusnya adalah kita tahu plastik mengambil masa yang sangat lama untuk dilupuskan. Contoh bahan polimer polyethylene dengan polypropylene yang digunakan dalam pembuatan plastik mengambil masa 600 tahun untuk dilupuskan. Berdasarkan fakta, di Britain sahaja, satu pulau kecil, orang menggunakan 8 bilion beg plastik sekali pakai setiap tahun. So bila orang membersihkan pantai tersebut, kira-kira dalam 80% sampah yang berada di pantai itu adalah plastik. Termasuklah botol, penutup botol, puntung rokok dan sebagainya lah. Bayangkan, itu baru pulau kecil. Bagaimana kalau satu dunia kesannya terhadap pembuangan plastik ini. Contoh dalam sektor industri saja. Plastik yang digunakan dalam packaging mengambil 1.41 million ton.
pembuangan plastik. Bagaimana dengan sektor yang lain? Jadi secara konklusinya, semakin banyak komuniti di seluruh dunia ni, kita beralih kepada kita semula dan lain-lain sebagai kaedah berkesan untuk membantu alam sekitar dan mencegah sampah-sampah berada di pantai dan di laut dan sebagainya. Dan pembuat plastik juga ataupun pengitar semula, dia telah melabur berbilion-bilion dolar untuk kita membantu menyokong infrastruktur untuk mengitar semula membuat pembungkusan plastik. Juga pengeluar plastik di seluruh dunia juga telah bertujuan untuk meningkatkan peluang untuk mendapatkan semula produk plastik untuk kita semula dan pemulihan tenaga. Jadi secara konklusinya, polimer ataupun penggunaan plastik ini sangatlah isu yang sangat besar. Bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, di seluruh negara, ia menjadi isu yang sangat besar. Jadi kita sama-sama bersama dengan komuniti yang lain, kita beralih kepada kita semula untuk bagi mengekang isu ini lagi luas ataupun lagi besar untuk generasi-generasi yang mendatang yang boleh merosakkan persekitaran dan juga alam sekitar. Sekian daripada saya. Terima kasih.